Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Raja Ahmad bin Raja Sulong. Nombor metrik 266302. Kumpulan kami adalah kami memilih tajuk untuk dasar fiskal ini adalah cukai pendapatan yang kami pilih di negara New Zealand. Jadi saya pembentang yang pertama akan membentangkan fokus tajuk ini iaitu pengenalan dan juga definisi cukai di negara New Zealand. Okey, bagi pengenalan, cukai adalah kita ketahui bahawa ini adalah satu wujudnya cukai yang dicipta oleh kerajaan itu sendiri, di mana mengetahui bahawa cukai ini adalah memberikan pendapatan kepada pihak kerajaan. Jadi cukai ni adalah kita ditarik sebagai cah yuran ke atas pendapatan atau perdagangan. Jadi walaupun terdapat banyak jenis cukai lain dikenakan atas individu dan firma, cukai yang paling biasa ialah cukai pendapatan atau cukai jualan. Di mana sejarahnya mula cukai kita dapat lihat daripada Mesir lagi sekitar 3000 sebelum Masihi. Jadi penggunaan cukai ini telah dapati pelbagai sejarah, termasuk Alkitab bab 47 dan ayat 33 di buku jenis yang menerangkan amalan kutipan cukai daripada kerajaan Mesir. Okey, buku ini menjelaskan bahawa Pharaoh akan menghantar pesuruhan untuk mengambil 1/5 tuaian daripada biji cukai. Jadi kita telah lihat waktu dahulu telah adanya sistem pencukaian lah untuk pihak kerajaan mengambil hasil dan mendapat pendapatan untuk negara tersebut. Okey, oleh itu juga sehingga kini pencukaian telah digunakan di beberapa banyak negara lah. Jadi kita fokus kepada cukai pendapatan individu dan syarikat, di mana cukai membawa jumlah hasil yang besar dalam sistem moden PRIS yang dinyatakan oleh PRIS 2018. Okey, kita akan memilih negara New Zealand, di mana kajian telah buat mengenai cukai yang di sana iaitu untuk cukai pendapatan individu. Okey, sebelumnya saya menerangkan sebelum masuk ke takrifan yang lebih dalam, saya menerangkan takrifan cukai itu sendiri, di mana cukai ditarifkan sebagai sumbangan wajib daripada individu atau organisasi perniagaan bagi tujuan pembiayaan kerajaan. Oleh itu, cukai adalah proses levy dan kutipan cukai daripada orang yang bercukai. Cukai adalah jumlah yang perlu dibayar oleh seorang kepada kerajaan supaya kerajaan dapat menggunakan tersebut untuk perkhidmatan awam. Cukai pendapatan adalah levy kerajaan. Cukai dikenakan ke atas individu atau syarikat korporat lah. Jadi cukai pendapatan dan cukai pendapatan syarikat ini adalah digunakan oleh pihak kerajaan sebagai mengikut kepada kadar pendapatan oleh individu dan syarikat tersebut. Sekiranya lebih tinggi pendapatan dan meningkatnya pendapatan untuk individu dan syarikat, maknanya cukai dia akan dibayar lebih kepada itu. Jadi akan menguntungkan pihak kerajaan dan mendapat lebih lagi hasil cukai. Oleh itu, cukai ini kita tengok dapatlah cukai dikenakan ke atas upah, kadar gaji, dividen, faedah dan pendapatan lainnya boleh diperoleh oleh seorang sepanjang tahun. Cukai pendapatan individu berbeza di antara negara. Jadi di mana menjelang tahun 1980, New Zealand telah dibangunkan dengan struktur untuk memulakan cukai pendapatan kekal dan moden dilaksanakan. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faisal bin Abdul Halim, nombor metrik 266661. Seterusnya saya akan menerangkan tentang berkaitan tujuan cukai. Di sini terdapat 3 tujuan utama cukai. Tujuan yang pertama ialah punca hasil kerajaan. Peranan utama pencukaian adalah sebagai sumber pembiayaan kerajaan. Sistem pencukaian dapat membantu kerajaan untuk mengurangkan jurang kewangan dalam bidang swasta dan bidang awam. Antara punca sumber pembiayaan kerajaan itu adalah cukai pendapatan yang diperolehi daripada kita yang membayar kepada kerajaan. Ini dikenali sebagai PSUN PAYE yang dikenali sebagai PAYE di New Zealand.
perkara-perkara seperti menetapkan hospital, membina sekolah dan memastikan New Zealand mempunyai perkhidmatan awam yang sempurna. Selain daripada projek sosial, kerajaan juga menggunakan wang yang dikutip daripada cukai untuk membiayai sektor-sektor yang penting seperti kesejahteraan rakyat mereka seperti keselamatan, penyelidikan, pendidikan saintifik, perlindungan alam sekitar dan sebagainya. Sebahagian daripada wang itu juga disalurkan untuk membiayai projek-projek seperti faedah pengangguran, penjagaan kanak-kanak dan sebagainya. Selain itu, cukai juga boleh menjelaskan keadaan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Cukai secara tidak langsung dapat menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK sesebuah negara. Oleh itu, kerana sumbangan ini, cukai membantu merangsang pertumbuhan ekonomi, seterusnya mempunyai kesan terhadap ekonomi negara. Yang kedua ialah agihan semula pendapatan. Dalam sistem pencukaian sistem pencukaian dapat membantu kerajaan untuk mengurangkan jurang kewangan dalam bidang swasta dan bidang awam dan juga orang miskin dan orang kaya. Dari segi ekonomi, sistem pencukaian amat penting untuk meningkatkan keupayaan penggunaan margin propensity to consume dalam negara bagi menggiatkan pertumbuhan ekonomi. Keupayaan menggunakan sud di kalangan orang kaya adalah lebih kecil berbanding dengan keupayaan menggunakan sud di kalangan orang miskin. Yang ketiga ialah kestabilan harga. Sistem pencukaian yang baik dapat menjamin kestabilan harga. Objektif jangka pendek cukai. Cukai dianggap sebagai cara yang berkesan untuk mengawal inflasi. Dengan menaikkan kadar cukai langsung, pembelanjaan persendirian boleh dikawal sememangnya tekanan ke atas pasaran komoditi dikurangkan. Saya akan menerangkan tentang klasifikasi cukai. Terdapat dua kategori utama cukai termasuk cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung dikutip oleh kerajaan pusat serta kerajaan negeri mengikut jenis cukai yang dikenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid bin Abdul Rashid. Nama metrik 266620. Okey, saya akan menerangkan tentang kadar cukai. Cukai bermula di New Zealand apabila kedaulatan British diisytihar pada tahun 1840. Cukai yang pertama adalah tarif ke atas import seperti alkohol dan tembakau. Terdapat cukai tidak langsung lain pada dokumen undang-undang seperti gada janji dan orang yang membayar duti kematian atau lebih dikenali sebagai cukai ke atas harta pusaka. Cukai pendapatan pula bermula pada abad ke-19 dan jika rakyatnya berpendapatan lebih daripada $300, New Zealand mengenakan kadar cukai kepada rakyatnya secara beransur-ansur. Jika pendapatan meningkat, cukai pun meningkat. Okey, indeks daya saing. Cukai mengukur sistem pencukaian 5 kategori iaitu cukai korporat, cukai individu pengguna, cukai harta dan peraturan cukai antarabangsa. Sistem indeks saing cukai menunjukkan cukai New Zealand menduduki tempat yang ketiga. Okay, di New Zealand terdapat 4 prinsip pencukaian iaitu yang pertama keadilan, yang kedua kepastian, yang ketiga kemudahan, keempat kecekapan. Selain itu, equity juga merupakan pertimbangan dalam rangkaian sistem pencukaian. Equity mempunyai 2 elemen iaitu equity merata dan equity menegak. Equity merata menunjukkan pembayar cukai dalam keadaan yang sama harus menanggung cukai yang sama. Equity menegak pula adalah konsep normatif. Boleh berbeza daripada satu pengguna ke pengguna lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aizat bin Muhammad Idris, nombor metrik 266652. Seterusnya saya akan teruskan lagi dengan kesimpulan. Secara kesimpulannya, sistem pencukaian yang baik perlu memenuhi prinsip pencukaian yang tertentu. Sistem pencukaian yang sempurna dapat membantu negara untuk menjana hasil yang diperlukan. Justru dapat memberikan kebajikan kepada rakyat. Seterusnya, sistem pencukaian New Zealand yang telah wujud pada tahun 1980-an dan berubah untuk menyesuaikan keadaan domestik dan antarabangsa yang berbeza. Walaupun perubahan tersebut adalah untuk kebajikan rakyat,
Namun sesetengah perubahan tersebut telah melemahkan integriti sistem pencukaian dan mengakibatkan ketidakadilan. Sebagai contoh, cukai pendapatan individu yang paling tinggi adalah sebanyak 66% kepada orang kaya, namun kadar cukai ini diturunkan ke 39% pada tahun 2021. Oleh itu, kerajaan New Zealand harus mempertimbangkan rakyat sebelum membuat keputusan kepada sistem pencukaian. Seterusnya, saya akan beralih ke bahagian yang kedua, iaitu menganalirkan kesan cukai ke atas kerajaan dan masyarakat. Cukai pendapatan di New Zealand mengamalkan cukai progresif ke atas jumlah pendapatan yang diuntungi oleh seseorang. Sebagai contohnya, seorang yang berpendapatan 13,000 setahun akan membayar kurang daripada seorang yang mempunyai pendapatan sebanyak 150,000 setahun. Ini adalah strategi yang berkesan untuk mengagihkan kekayaan kepada rakyat. Kesannya, jurang pendapatan rakyat di New Zealand dapat dikurangkan. Tanpa cukai pendapatan, keuntungan peribadi akan berada di luar kawalan. Jurang kekayaan rakyat akan menjadi lebih besar sekiranya tidak ada sistem pencukaian yang baik. Selain itu, cukai yang dikutip oleh kerajaan kebanyakan digunakan untuk membiayai pembelanjaan kerajaan dalam pentadbiran negara. Pembelanjaan itu termasuk perkhidmatan perubatan, sekolah, dalam persekutuan, pejabat kerajaan dan sebagainya, termasuk membayar raja dan ahli politik negara untuk menjalankan aktiviti. Gambar rajah di bawah menunjukkan pendapatan cukai di New Zealand sejak tahun 1965 sehingga tahun 2000 dan 2009 sehingga 2020. Selain itu, sistem cukai juga dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai contoh, perkhidmatan pendidikan di New Zealand adalah percuma. Kanak-kanak dari umur 6 hingga 16 tahun wajib menghadirkan diri ke sekolah. Di kebanyakan sekolah, anak anda boleh memulakan persekolahan pada hari mereka berumur 5 tahun. Kebanyakan kanak-kanak tinggal di sekolah sehingga mereka berusia 17 tahun. Kerajaan juga membekalkan sokongan pembelajaran tambahan kepada rakyat New Zealand. Sokongan pembelajaran tambahan boleh didapati di setiap pusat kanak-kanak atau sekolah tempatan. Ianya telah dirancang oleh kerajaan New Zealand untuk menyokong pelajar mendidik keluarga dalam pelbagai cara untuk bergantung kepada keperluan individu. Berdasarkan graf di bawah telah menunjukkan jumlah pembiayaan pendidikan di New Zealand. Dalam rajah tersebut menunjukkan 3.6% jumlah pembiayaan telah diberikan kepada primary school. Seterusnya, 15% telah diserahkan kepada secondary school. 12.6% telah diagihkan kepada pihak ITP. Selanjutnya, 27.9% telah diserahkan kepada pihak universiti. 13.7% juga telah diberikan kepada pihak ELS. Dan akhir sekali, 27.2% telah diserahkan kepada lain-lain institusi yang ada di dalam negara New Zealand. Seterusnya, kerajaan dapat menjamin sistem kesihatan kepada rakyat New Zealand sekiranya mereka membayar cukai pendapatan tepat pada masa. Sebahagian daripada cukai pendapatan digunakan untuk meningkatkan sistem kesihatan seperti hospital dan klinik di New Zealand. Sistem kesihatan awam di New Zealand memberikan penduduk tetap akses dengan penjagaan hospital percuma atau bersubsidi dan rawatan kecemasan. Tambahan pula, Primary Health Organisation in New Zealand juga disediakan subsidi untuk membantu penduduk New Zealand untuk memberikan subsidi kos perubatan mereka. Kesimpulannya, sistem cukai yang baik dapat memberi banyak kebaikan kepada kerajaan dan juga rakyat. Sebagai contoh, sistem cukai di New Zealand telah menjaminkan taraf hidup rakyat dan juga dapat digunakan oleh kerajaan dalam pentadbiran negara. Sekian, terima kasih.